Alhamdulillah malam ni kita dapat bersama lagi untuk meneruskan kuliah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Dan malam ni kita akan baca bermula dari ayat 261 sebagai sambungan kepada pelajaran kita yang lepas. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, dan seterusnya. Hazim aja baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Bermaksud, bandingan derma orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, yakni jalan kebaikan, ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas kurnianya lagi maha mengetahui. Baca. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. Bermaksud, orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan agama Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang mereka belanjakan itu dengan perkataan membangkit-bangkit pemberiannya dan tidak pula menyinggung atau menyakiti pihak yang diberi, mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka. Dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka. Di samping mereka pula tidak akan berduka cita. Perkataan yang baik dan pemberian maaf adalah lebih baik daripada sedekah, yakni pemberian yang diiringi dengan sesuatu perbuatan atau perkataan yang menyakitkan perasaan si penerima. Dan ingatlah, Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Baca. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jangan rosakkan pahala sedekahmu dengan perkataan membangkit-bangkit dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti rosaknya pahala amal sedekah orang yang membelanjakan hartanya kerana hendak menunjuk-nunjuk kepada manusia, yakni riak. Dan dia pula tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka bandingan orang itu ialah seperti batu licin yang ada tanah di atasnya. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu ditinggalkannya bersih licin, yakni tidak bertanah lagi. Demikianlah juga halnya orang-orang yang kafir dan riak itu. Mereka tidak akan mendapat sesuatu pahala pun dari apa yang mereka usahakan. Dan ingatlah, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Baca. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Bermaksud, dan bandingan orang-orang yang membelanjakan hartanya kerana mencari keredaan Allah dan sebagai membuktikan kebenaran iman dan janji mereka yang janji kepada Allah yang lahir dari jiwa mereka adalah seperti sebuah kebun di tempat yang tinggi yang ditimpa hujan lebat lalu mengeluarkan hasilnya 2 kali ganda. Kalau ia tidak ditimpa hujan lebat, maka hujannya renyai pun cukup untuk menyiraminya. Dan ingatlah, Allah sentiasa melihat apa yang kamu lakukan. Baca lagi.
أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Bermaksud, adakah seseorang di antara kamu suka mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya beberapa sungai? Dia juga mempunyai dalam kebun itu segala jenis buah-buahan, sedang dia sudah tua dan mempunyai ramai anak cucu yang masih kecil. Lalu kebun itu diserang oleh angin taufan yang membawa api sehingga terbakarlah ia. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu keterangan-keterangan supaya kamu berfikir dan mengambil iktibar. Kita balik semula ke tempat mula-mula baca tadi, iaitu ayat yang ke-261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulah mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Bandingan orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah. Ini bandingan derma atau kebajikan yang kita buatlah. Jalan Allah maksudnya jalan kebajikan. Ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas kurniaannya, lagi maha mengetahui. Nah, kita ada nota mula-mula sekali 461 di situ. Demikianlah bandingan yang diadakan oleh Allah berhubung dengan perbelanjaan yang dikeluarkan pada jalannya di dalam ayat ini. Di tempat yang lain pula Allah berfirman begini tentangnya. Baca. Baca Hazim. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. Bermaksud, dan ketahuilah bahawa apa yang kamu berikan sebagai riba, yakni tambahan supaya bertambah kembangnya dalam pusingan harta manusia, maka ia tidak sekali-kali akan kembang di sisi Allah, tidak mendatangkan kebaikan. Sebaliknya, apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keredaan Allah semata-mata, maka mereka yang melakukannya, itulah orang-orang yang beroleh pahala berganda-ganda. Ar-Rum ayat 39. Kemudian Allah maha luas, wasi'. Maha luas maksudnya kurnianya, lagi maha mengetahui. Kita ada nota seterusnya 463. Maksudnya Allah melipat gandakan pahala bagi seseorang yang berbuat kebajikan sesuai dengan keikhlasan, sesuai dengan keikhlasannya. Jadi kalau kita tengok ayat ni ringkas ni, tapi sebenarnya pengajaran dia cukup luas. Nombor satu sekali, perbelanjaan kita atau kebajikan yang kita buat itu baru berguna, baru berfaedah jika ia dilakukan fi sabilillah. Fi sabilillah. Maknanya orang kafir tak adalah, sebab dia tidak buat fi sabilillah. Fi sabilillah tu tak ada. Mana fi sabilillah ni tauhidnya betul, akidahnya betul, barulah jadi. Kalau tidak, seperti dalam firman Allah yang lain, Allah cerita kepada orang kafir, walladzina kafaru a'maluhum kasarab biqi'ah yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajada Allah 'indahu fawaffahu hisab. Dalam ayat tu berkenaan dengan orang kafir, amalan-amalan mereka kasarab, seperti fata morgana. Tak kira lah amalan mereka berupa derma ke, sumbangan,
kebajikan zahirnya kata buat tu, ataupun amal ibadat yang lain kasara, seperti fata morgana. Biqi'atin, seperti fata morgana, mana di tanah yang kosong, daripada jauh kita nampak macam air. Yahsabuhu dham'anu ma'a, orang-orang yang dahaga sangkakan air, nampak berolak daripada jauh. Kalau kita tengok di tengah padang yang luas, jauh, daripada jauh kita tengok, kita nampak macam air. Hatta idza ja'ahu, sehingga apabila dia bekerja hingga pergi, lam yajidhu syai'a, tak ada apa pun yang dia dapat. Itu perbandingan orang yang buat kebajikan, buat apa-apa amalan, tidak fi sabilillah. Jadi syarat fi sabilillah, Islam lah maksudnya. Sabilillah tu dia ada kerana Allah buat tu, apabila ia Islam. Kalau tidak Islam macam mana pun, macam tadi, tak ada dapat apa pun, mana terpedaya, dia perasan saja. Ataupun orang cerita, dia percaya gitu, yang sebenarnya tidak ada apa pun. Iaitu Allah SWT cerita keadaan mereka dengan sebenar, dengan betul, hak sebenar, sia-sia. Adapun orang-orang yang beriman, Islam, lepas tu dia buat fi sabilillah, satunya kerana Allah, tidak kerana lain, ikhlas kerana Allah, dia akan jadi seperti apa? Kamathali habbah, seperti satu biji, ikutlah kita kata biji gandum ke, biji berah ke, padi kita kata dan sebagainya, satu je. Bila kita tanam, atau kita buat sesuatu kebajikan derma tu, ia menumbuhkan 7 tangkai. Dia jadi berkembang. Ada gunanya hidup, bermakna. 7 tangkai. Di setiap tangkai itu ada 100 biji pula. Daripada sebiji tadi jadi 100. Itu Allah SWT ganda-gandakan. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah SWT mengganda-gandakan, melipat gandakan pahala kepada sesiapa yang dikehendakinya. Kepada sesiapa yang dikehendakinya, Allah SWT melipat gandakan pahala. Tapi seperti kita kata tadi lah, dengan syarat fi sabilillah. Syarat fi sabilillah, dia kena ada akidah yang betul dulu, agama yang betul dulu, iman yang betul dulu, barulah dapat macam tadi tu, ganda-ganda. Ini disebutkan berkenaan dengan belanja. Yang lain-lain pun sama juga. Amalan-amalan lain. Ia tidak khusus dengan derma atau belanja sahaja, harta sahaja. Tetapi biasa je orang belanja ke harta tu, orang nak untung. Misalnya kalau orang berniaga, dia pertaruhkan harta dia untuk dapat keuntungan. Jadi yang memberi keuntungan sebenarnya yang mana? Iaitu berurusan dengan Allah, berniaga dengan Allah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Berniagalah. Nakkah aku nak tunjuk kepada kamu perniagaan? Perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Adapun perniagaan yang lain belum terjamin lagi. Tu'minuna billah. Itu syarat dia. Fi sabilillah sama lebih kurang lah dengan ayat ni. Kena beriman kepada Allah dahulu, baru jadi berniaga tu, baru dapat untung. Kalau tidak, tak dapat. Rugi ada, penat saja ada. Ini sebab biasanya manusia ni nak dapat untung dengan harta lah. Sebab itu dibuat perbandingan ni. Padahal bukan khusus dengan harta saja. Amalan-amalan lain. Contoh. Mengajar. Kita menyebarkan ilmu. Kita belanjakan juga tu maksudnya. Belanjakan. Dari segi zahir pun kita tengok. Daripada sorangnya kita mengajar. Jadi sebanyak mana anak murid. Lepas tu anak murid tu ajar pula kepada orang lain pula. Banyak mana pula berkembang. Dia tidak putus.
Sebab tu kalau kita perhati dalam hadis dia sebutkan uh, uh, apa ni? Apabila manusia tu mati kan, idza mata ibnu Adam inqata amalu. Amalannya terputus kecuali 3 perkara. Kalau kita perhatikan di situ, sedekah jariah itu berkait dengan harta lah. Berkait dengan harta. Aw ilmin yuntafa'u bihi, ataupun ilmu yang orang dapat manfaat dengannya. Ilmu yang berguna. Tu kan? Itu berkait dengan belanja belaka tu. Bila kita ajak, kemudian dia tak putus. Lama, semakin berkembang, semakin ramai. Begitu. Jadi tak putus lah tu. Kalau kita buat kebajikan, harta pun lagu tu juga. Nak ceritanya sini bukan khusus dengan harta saja. Nanti orang tak ada harta, susah hati pula. Tidak begitu. Benda-benda lain pun kalau berguna kepada orang lain khususnya. Ikutlah apa pun pertolongan. Kita kata dalam bentuk-bentuk lain, sama saja. Itulah asas untuk Allah SWT kembangkan kebaikan yang kita buat. Jadi bayangkan kalau satu orang, kita kata contohlah Imam Bukhari tulis kitab dia 1000 tahun lebih dah. Adakah semakin sedikit orang yang membacanya, orang yang menyebarkannya? Dah semakin banyak, semakin ramai. Semakin ramai. Jadi semakin lama semakin berkembanglah harta dia tu. Kalau kita tengok dalam dunia sekarang ni, dalam sistem sekarang ni lah, orang menyimpan lah, belabur kata. Makin lama makin banyak itu dia. Kalau untung sama, tapi kadang-kadang yang rugi kan. Sebab tu ya orang mengamalkan cara riba tu dia tak terjamin untung ikut mana-mana pun. Ikut mana-mana pun. Sebab tu orang pilih yang tu, tapi sebenarnya sebab tu dalam ayat selepas ni dia sebut yang kita baca tadi, wa ma ataitum min ribal liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Kalau kita amalkan riba tu tidak berkembang di sisi Allah. Walaupun kita nampak berkembanglah. Yang berkembang sebenarnya wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah. Tadi kan kita baca tadi ayat bawah tadi. Wajha Allah fi sabilillah, samalah. Semua ikhlas kerana Allah. Zakat ke, sama ada yang fardu ke atau yang sunat ke, yang kita bagi itu dapat pahala, berkembang. Jadi kalau kita tengok tadi, ilmu lah kita kata. Ilmu Imam Bukhari itu semakin berkembang. Dia sendiri pun tak terfikir yang kitab dia tu kemudiannya akan disyarah, akan dibincang, akan dibuat macam-macam terjemah sampai lebih daripada 200 lebih daripada 200 dah terjemahan ataupun syarah dia, hasyiah, macam-macam lah bentuk namanya. Dia pun tak terfikir. Jadi adakah sia-sia tidak dia semakin lama semakin berkembang? Begitulah. Semakin ramai orang, mana tak putus tu. Betul lah, sebab manfaat dia pun tak putus. Sama juga dengan sedekah jariah. Itu sebagai contoh. Sedekah yang orang boleh berguna secara berpanjangan. Jadi pahala yang akan diperolehinya panjang juga. Selagi orang duduk guna. Selagi ada benda tu. Selagi ada orang duduk. Katakanlah kita buat masjid. Selagi orang duduk guna masjid. Begitu. Itu maksudnya di sini. Satu saja kita. Itu kalau kita kata satu dari sudut kita kata kebajikan. Patutkanlah manusia ni, kita orang Islam buat satu saja kan. Banyak lagi kebajikan lain yang kita buat dalam bentuk-bentuk yang lain. Jadi maknanya banyak lah. Banyak dapat. Allah SWT nak bagi kita faham bagaimana dia berkembang tu. Cuba tengok dalam dunia ni lah. Mana banyak padi tu asalnya sebiji je. Lepas tu sebab apa dia jadi banyak? Sebab dia berkembang lah. Siapa yang mengembangkannya? Allah SWT. Kita lemah, kita tak dapat kata apa. Tengok saja, nanti tunggu hasilnya kita. Gitu. Lepas tu bergantung kepada keikhlasan masing-masing pula. Allah SWT ganda-gandakan. Dengan sebab itu,
Kita tak perlu mesti orang Islam. Tak perlu mesti. Maknanya kalau kita mati umur pendek pun tak jadi masalah juga. Sebab apa? Sebab Allah boleh kembangkan asas yang kita buat tu, yang sikit tu boleh kembang. Imam Nawawi, contoh, kita buat contoh ilmu lah, umur 45 je Imam Nawawi mati ni, umur 45. Ni. Tetapi hasil yang dia buat tu sampai sekarang ni berapa ratus tahun lah. Bukan 45 umur dia. Seseolah dia duduk buat semacam. Bila orang lain buat, bila orang lain mengaji, bila orang lain mengajar. Itu maksudnya. Tidak putus. Walaupun pendek umur dia, dia jadi panjang juga hakikat. Sebab hakikat umur ni, kita nak mengisi umur kita tu. Kalau kita kata umur 45, sekat 45 mati, dia berhenti sekat tu je lah. Kalau kita kira setakat tu, tapi kalau kita kira Allah SWT kembangkan, dia tak akan habis, tak akan putus, dan tak akan terhenti, tak akan terhenti, begitu. Itu apa ni, perbandingannya. Sama juga dengan orang belanjakan harta benda dia, terutama belanja kena pada tempat dia. Terutama belanja kena pada tempat dia. Kalau belanja tak kena pada tempat dia, Islam pun dia setakat tu je lah. Kalau Tuhan terima pun, kalau Tuhan terima pun, ni kalau belanja kena pada tempatnya. Misal contoh, kita orang senang, orang kaya, ada orang nak mengaji, dia tak ada duit, tak ada belanja, kita kita kata kita tanggung lah, kita sanggup, dia belajar sampai habis. Asal tu kita kata satu je tu, kita buat kebajikan. Tapi lepas pada tu ilmu dia dalam bentuk lain, bila dia mengajar dia, bila dia kembangkan ilmu dia, dapat juga kita tu. Sebab dia jadi alim, jadi pandai tu nyabik dengan kita, ada kaitan dengan kita juga. Jadi maksud saya nak ceritanya, kalau orang macam-macam Tuhan buat ni kadang, ada orang yang ada anak ramai, ada orang yang ada harta banyak, tapi ada orang yang tak dapat, tak ada anak. Dia nak buat macam mana? Hakikatnya nak dapat anak ni, nak sambung kerja kita lah. Tapi kalau tak ada anak, kalau orang lain boleh mendatangkan pahala kepada kita, serupa je. Tidak nanti anak kita, kalau anak kita pun, kalau dia tak ada buat gapo, tak dapat apa juga. Jadi maknanya orang yang tak ada anak tu tidak akan jadi kecewa bila ikut cara Islam. Sebab apa? Untuk nak dapat pahala, dia boleh dapat ikut lain lagi banyak. Kalau orang lain dapat melalui anak, dia akan dapat juga. Sebab apa? Ada satu orang ni jadi alim, pandai, mengaji, mengajar. Sebab dia. Yang anak tu yang jadi berkait tu sebab apa? Tu sebab biasanya, umumnya, ayahlah yang menanggungnya. Yang duduk mendidik dia, mengajar dia, mengasuh dia. Sebab itulah boleh pahala kepada ayah. Dia berkait dengan usaha juga, bukan saja-saja gitu. Bukan saja-saja tak pernah tanya khabar pun anak ni. Bila berpisah, bercerai, tak pernah tanya khabar pun anak, tak pernah cara pun anak. Anak tu besar dengan sebab orang lain, jadi pandai, jadi apa. Adakah ayah yang seperti itu percuma saja dapat? Dari segi logik pun. Sebab itulah dalam Quran dia sebut wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia hanya mendapat apa yang diusahakannya. Usaha. Dia kena ada usaha tu. Kalau tak ada usaha, ialah sebagai seorang ayah, dia adalah usaha dah tu. Sekurang-kurangnya dia kahwin. Mas kahwin kena bayar, habis saja kita kata. Usaha adalah tu. Tapi adakah sekadar tu saja? Kalau banyak lagi bayar, kalau banyak lagi usaha, mesti dapat. Dan kalau hanya besar saja, lepas pada tu kita tengok dalam masyarakat ni macam-macam juga. Anak tu bukan nak bagi manfaat kepada orang, mengganggu pula orang. Apalah maknanya kalau macam ni? Tak ada hasil. Tapi kalau seorang tu tak ada anak, dia tanggung orang lain, anak orang lain lah, sampai jadi pandai. Sama juga usaha dia. Usaha tu yang dimaksudkan, dan ikhlas. Ni Allah SWT nak ajar kita, bila buat kebajikan, lagu mana nak jadi ikhlas, lagu mana supaya dia berkembang, tidak susut, tidak sia-sia.
Tidak kosong, tak dapat apa. Dalam ayat-ayat ni, beberapa ayat ni kita tengok, itu cara. Begitu juga dalam bidang lain, bukan masalah belanja, harta sahaja. Ilmu apa pun, dia kena fi sabilillah. Dia kena ikhlas. Liwajhillah. Kerana Allah SWT. Jangan kerana lain. Jangan kerana lain. Kalau benda-benda lain kita dapat tu sambilan, sampingan. Bukan, jangan tuju. Jangan nak benda tu. Kalau dapat dunia sambilan. Gitu je. Kena anggap gitu. Tak apa, kalau aku tu tak apa. Bukan tak bagi kita ambil dunia. Ya, ambil dunia tak salah. Tapi jangan tuju. Hak tuju kerana Allah. Dapat tak dapat dunia tak kisah. Duduk situ. Kita kena duduk situ. Barulah jadi berkembang. Allah SWT boleh melipat gandakan. Boleh mengganda-ganda kepada sesiapa yang dikehendakinya. Tapi Allah SWT kehendaki pun dia ada kewajarannya. Ada munasabahnya. Bukan dia nak saja begitu. Tak. Orang ni bukan main dia memikir tu nak buat kebajikan. Bukan main dia kena mengorbankan. Hak ni dia banyak harta dia. Tak kisah walaupun kita serah banyak, dia beri 1,000. Dia sebenarnya tak ada apa pun serah. Tak ada berasa berat. Hak seorang lagi 10 riyal pun berat rasa. Sebab apa dengan 10 riyal tu dia banyak mana dia hidup. Allah kira belakang tu. Tidak kira jumlah banyak saja dah. Dia kira perasaan kita. Dia ambil kira. Benda tu yang manusia tak boleh kira tu, perasaan. Perasaan kita. Dengan penuh keikhlasannya. Dengan sabar. Dengan kita kata terpaksa bertengak. Kita kata, Kelantan kata bertengak. Sebab kita nak belanja ni, orang kewajikan tengak lah. Sikit. Kalau orang sendiri tak nak fikir apa. Tapi bukanlah bermakna jumlah yang banyak tu tak ada nilai. Dah. Ada nilai. Tapi siapa yang dapat menilai semua tu? Allah SWT dengan tepat. Dia nilai dari segi perasaan kita, dari segi kesungguhan kita, keikhlasan kita, semua dinilai. Jadi ini suatu perbandingan yang sangat cantik. Sangat cantik. Kalau kita hidup dalam dunia ni, orang yang melabur tu cukup dah. Katakanlah untung sentiasa. Semakin lama, semakin banyak. Begitulah juga. Pada dalam dunia ni pun, Allah SWT tunjuk dah kepada kita, mana boleh berlaku begitu. Boleh berlaku kita duduk senyap di rumah kita. Cuma kita kata kita tagai duit kita, modal kita. Kita melabur. Di situ kita dapat banyak. Kita dapat banyak. Dunia hari ini, pelaburan itu suatu perkara yang penting. Satu perkara yang penting. Orang duduk entah di mana-mana. Dia pergi melabur duit dia di negeri itu, negeri ini. Dia duduk senyap je. Goyang kaki. Zahirnya. Tetapi pada hakikatnya bulanan dia masuk sebanyak mana. So orang lain tak tahu. Orang lain tak mana tahulah. Mana-mana semakin kaya tu kan apa dia tidak kerja, kita nak apa. Tapi dia dapat juga. Ada cara dia. Dalam dunia ni pun begitu. Jadi Allah SWT ajar kita macam mana cara yang cerdik kita nak dapat pahala akhirat. Pahala-pahala ni duit akhirat lah. Kalau dalam dunia kita nak duit, nak pitih, nak wang, kita akhirat kita nak pahala. Pahala banyak. Kita buat sikit tapi banyak dapat. Banyak dapat. Beginilah caranya. Dia kena dengan cara yang betul. Sebab apa Allah SWT boleh buat begitu? Dia boleh ganda-gandakan. Sebab dia wasiat. Maha luas. Apa makna Tuhan ni maha luas? Sifat maha luas. Maha luas kurniaannya. Itu maksudnya. Luas kurniaannya. Bukan sempit. Bukan nak bagi kepada apa, berita, berkira. Sebab takut kurang, tak ada. Dia tak ada macam tu. Dia nak bagi kepada sesiapa sebanyak mana pun boleh. Tak ada. Jadi sebab dia betul-betul kaya. Kaya sungguh. Jadi maha luas Allah SWT. Itu kurniaan. Alim. Maha mengetahui. Jadi dia tahu orang ni ikhlas tak ke mana. Orang ni macam mana. Orang ni macam mana. Dia tahu. Sebab tu dia boleh menentukan. Dia boleh nak kembangkan orang ni sebanyak mana. Kalau kita kira jumlah je. Orang ni melabur sebanyak mana. Jadi kira peratus berdasarkan hak dia melabur tu lah. Kitanya. Allah SWT tidak kira gitu. Tidak kira gitu. Dia kira banyak lagi sudut lain yang kita tak terfikir. Itu maksud alim.
Jadi bila kita tahu dia ni alim, maha bijaksana, jadi kena jagalah hati tu. Orang lain tak tahu hati kita, Tuhan tahu. Jadi kita berurusan dengan dia, bukan berurusan dengan orang. Dan dapat pahala apa sebenarnya, berurusan dengan dia. Jadi kita kena jagalah hati kita tu dengan baik. Biar betul-betul fisabilillah sungguh lah. Fisabilillah sungguh. Begitu. Lepas pada tu lagi maha mengetahui. Kemudian kita baca ayat seterusnya, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Ini adalah perincian detail lagi kepada apa yang telah disebut sebelum ni. Orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, yakni agama Allah atau ikhlas kerana Allah. Kalau belanja, banyak juga orang belanja buat maksiat, itu tidak fi sabilillah tu. Jadi fi sabilillah ni untuk ketaatan. Lepas tu dengan adanya akidah yang betul. Kalau akidah tak betul, macam kita sebut tadilah, orang kafir tak jadi apa. Tak jadi apa, sia-sia je. Atau kalau kita pergi lebih jauh lagi, kita belanja untuk suatu perkara bid'ah. Misalnya nak buat kubur tu wali, besarlah kita buat tu. Misalnya, akhir-akhir ni sama orang suka alah kubur ni, kena beringat sikit. Yang kita sebut tu, ialah memang tempat kita tak ada lagi. Luar banyak dah. Luar saya tengok sendiri. Luar tu orang semua kita juga. Kalau dia boleh jadi gitu, kita pun boleh jadi juga. Kalau tak kena gaya. Misalnya belanja, besar apa? Besar pada masjid ni lagi. Besar pada masjid ni. Kubur. Kita tengok luar ada macam kubur. Kubur. Tak kira Islam, tak kira kafir. Orang Islam pun buat juga. Kalau tengok di Karachi tu, tempat saya duduk dulu, kubur Muhammad Ali je lah. Besar pada masjid ni jauh. Luar lagi kawasan. Kita pergi nak lepok-lepok katakan, nak ambil angin, situ taman bunga ke apa, ada luar bukan main. Kubur. Tak tahu mana dah hak Nabi ajar, hak Nabi pesan tu. Suruh kata kubur, tak boleh buat binaan, tak boleh semi sikit pun tak boleh. Ni bukan, itu bangunan, batu marmar. Bukan satu saja. Kita belajar. Kita belajar. Fisabilillah kata. Dia tidak fisabilillah lah kata. Sebab tu dia selalu sebut fisabilillah. Biar betul dulu. Kalau dulu buat benda bid'ah macam tu, tak boleh pahala. Boleh dosa ada. Sebab apa, langgar hak Nabi tu. Jadi fisabilillah ni, satu akidah tu betul. Yang kedua, ikut sunnah. Kalau buat kubur lagu tu, kubur saja, kubur Sayyidina Ali di Najah tu bukan main besar. Disepuh dengan emas. Kalah apa ni Golden Temple tu. Hak ni buat posik ni dipanjat. Kalah. Tak biasa tengok dalam gambar pun tengok sinar emas. Lawan orang Islam pun boleh tahan juga. Kata bukan setepat. Dia setunya. Orang Islam buat. Ni belanja lah tu. Belanja juga tu. Masing-masing dia ingat dia boleh pahala tu. Orang yang buat tu dia ingat dia boleh pahala tu. Saja. Sebab tidak fisabilillah. Sebab itu penting fisabilillah tu. Apa makna fisabilillah? Walaupun kata kita buat dah. Buat tu tak kena. Tak boleh. Thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang mereka belanjakan itu dengan perkataan membangkit-bangkit. Pemberiannya. Dan tidak pula menyinggung atau menyakiti pihak yang diberi. Itu syarat. Syarat yang pertamanya, fisabilillah dulu. Kalau fisabilillah kena dah pun. Tengok pula. Ada man ke tidak? Ngukit-ngukit. Dia tu kalau tidak sabit hitam, mepeh. Tak ke mana lah. Duduk sesak lah kesuk. Kata begitu. Jangan saja dah lah.
Walaupun asalnya kita buat tu betul dah. Kita buat kewajikan. Tapi kita mengungkit. Jangan sekali-kali mengungkit. Mengungkit sia-sia. Bangkit-bangkit. Duk sebut kau orang tu, kau orang ni. Jangan sebut. Tak payah sebut. Tuhan tahu. Kita berurusan dengan Tuhan tu. Kita nak gapo? Nak orang sebut kau. Dermawan. Sebagai dermawan. Sebagai pemurah. Waktu kau kita nak. Atau kita nak pahala. Kalau nak pahala, berurusan dengan Tuhan. Bukan berurusan dengan manusia. Jadi dah Tuhan sendiri kata dah jangan buat gitu. Sebab kalau buat gitu tak jadi. Tak cukup syarat. Jangan ada mengungkit-ungkit. Dan tidak pula menyinggung. Menyakiti pihak yang diberi. Menyakiti. Tak boleh juga. Bagi, tapi setelah kata dulu. Setelah kata dulu. Macam-macam bobel dulu. Menyakiti lah tu. Bagi juga. Bagi tapi lepas atas muka. Dah. Tak ada orang nak lagu tu kan. Bagi lagu tu. Orang terpaksa benda dah. Kalau orang ada maruah tak sih lagu tu kan. Dengan menyinggung perasaan. Menyakiti. Bagi tapi hak dia tak sih. Hak tak sih. Sebab tu dalam Quran ni dia ajar benda-benda lagu tu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Kamu tidak akan dapat hakikat kebajikan yang sebenar selagi kamu tidak belanjakan apa sebahagian daripada hak kamu sayang, hak kamu suka. Kamu suka orang beri kepada kamu benda lagu mana? Lagu itulah kamu kena bagi kepada orang. Jangan beri hak kita tak sih. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqu. Jangan duduk pisah cari. Hak tak molek beri kat orang untuk nak belanja. Jadi dalam Quran ni panduannya tentang belanja ni lagu mana? Banyaklah. Jadi kesimpulannya kena bagi hak molek. Jangan bagi hak kita tak stay dah, hak nak basi dah kita kata. Hak tak laku dah. Tapi kalau kita nego daripada duduk saja basi juga baik kita beri kau boleh makan kan? Tak mana hak susah-susah tu. Kalau tidak, kita kata muka petang ni tak laku. Moga kita nego tak kena beri mula-mula lagi dah. Tu lain cerita tu. Asalkan jangan bagi sehingga orang jadi sakit hati. Sakit hati. Janganlah bagi, jangan menyinggung, menyakiti. Wa amma sa'ila fala tanhar. Bagi tu jangan herdik, jangan orang yang minta-minta. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata lisa'ili haqqun wa in jaa'a 'ala fars. Orang yang meminta sesuatu tu dia ada hak dia. Walaupun dia mari naik kuda. Sampai itu naik kuda, naik kereta lah. Zaman sekarang ni tidak sekadar naik kereta, nak kutip di rumah naik kapal terbang. Kaya kita mau jangan nak minta lagi. Minta ni macam-macam. Bukan minta untuk nak makan saja. Minta untuk institusi pengajian, minta untuk buat gotong ni banyak minta ni, luah kebajikan ni. Bukan untuk nak makan, isi perut, lapis perut, lapar, dah banyak lagi. Jadi Nabi kata ada hak orang yang minta tu. Jangan orang yang minta tu kita pandang lekeh. Dia ada nak buat sesuatu, mungkin itu perjuangan dia. Perjuangan dia nak buat tu, nak lawan dengan Israel misalnya. Nak lawan dengan Israel. Jadi perlu pada sokongan juga. Bukan makan saja. Tunduk berlawan tak berhenti tu boleh lepas peluru berpandu tu. Tidak ada makan waktu tu. Nak mari mana waktu tu? Kalau tak ada orang yang hola kat di belakang, apa dah pandang lah. Apa dah pandang lah. Kita pada pandang lah hidup ni. Kalau orang tahu kan, salah pula. Jadi, kalau dia minta pun, dia mari. Mesti nak mari kapal terbang, nak mari. Kemudian kapal laut tak ada. Mari kapal terbang. Dia tetap ada hak. Dia tetap, jangan kita kata minta sedekah. Jangan, dia ada hak. Kita bertanggungjawab bagi pada dia sumbangan. Jangan pula kita kata, macam-macam lah timbul akhir-akhir ni dah. Ni dia potong, tidak bagi sepenuhnya kepada ni, penjual-penjual. Dia ambil sebahagian. Kena faham-faham lah.
nak naik takat kapal terbang, nak pergi gapo, nak jumpa situ sini tu. Tidak belanja nak pergi tim mana. Dah lah dia tu jadi amil. Nak apa ni, nak pergi bertemu dengan orang tu, bertemu dengan orang ni, pergi situ dengan orang situ. Nak guna duit sendiri ke pula. Jadi kenapa apa-apa lah. Betul dah lah tu. Asal jangan belok, jangan, sudahlah, tahulah sekadar mana yang mudah sabar. Sebab tu orang nak uruskan benda-benda ni, dia kena orang yang betul-betul bertanggungjawab lah, yang amanah. Jangan pula ambil kesempatan di situ. Sebab orang, niat orang tu macam mana. Kalau boleh semua lah nak bagi. Tapi oleh kerana keperluan tu kan. Jadi orang yang minta ni, tu Nabi kata hakun, ada hak dia. Walaupun dia mari naik kuda, sampai itu naik kuda lah. Naik kuda tu mana senang lah dapatnya. Cara dia. Jadi orang minta tu tidak semestinya nak ambil perut, kadang lapar, kebulungan. Tak. Banyak lagi kerja Islam ni. Kerja Islam ni banyak. Jadi benda-benda gitu kena bagi. Dia bagi tapi inilah syaratnya. Fisabilillah. Lepas tu tidak membangkit-bangkit. Tidak menyinggung, menyakiti. Jangan. Kena jaga betul-betul tu. Kalau nak dapat pahala. 463. Sebaliknya mereka membelanjakan hartanya dengan penuh keikhlasan, tanpa mengharapkan apa-apa balasan daripada manusia, sesuai dengan apa yang tersebut di dalam firman Allah ini. Baca saja. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Bermaksud, sesungguhnya kami memberi makan kepadamu kerana Allah semata-mata. Kami tidak berkehendakkan sebarang balasan dari kamu atau ucapan terima kasih. Al-Insan ayat 9. Ini semua kalau kita letak depan belakang ni, nampak jelas lah Tuhan tu macam mana, apa yang dikatakan fi sabilillah, liwajhillah lah, kerana Allah. Jadi bagi makan, kita kata orang tempat kita ni kenyang dah, banyakkannya nak lapar ni, kalau duduk jerik ni, mak pak tak tahu duduk mana, dah mati dah. Bagi makan tu kerana Allah. Jadi nak terima kasih tak tahu duduk mana kan. Itu jiwa orang Islam ni, dia kena ada macam tu. Kerana Allah kita tidak mengharapkan apa-apa balasan. Dan tidak nak terima kasih pun dah. Siapa gitu. Tapi kalau orang terima kasih, tak apa. Kita jawablah sama-sama. Tapi bukan itu kita nak. Cuba perhati ni. Bagi makan tu liwajhillah. Bukan bagi makan saja, tapi disebut ni-hak kemuncaknya lah. Kemuncaknya lah. Kalau tidak begitu pun dengan maksud lain, ada lagi maksud-maksud lain selain daripada makan. Kita bagi itu kerana Allah. Ikhlas kerana Allah. Begitu syaratnya. Barulah kita dapat pahala. Mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka, dapat pahala. Kalau macam tu, dapat pahala. Dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka. Mana tidak akan kerugian lah. Ada bendanya kadang-kadang kita letak duit kita di situ, hilang saja. Kena ke scammer ke apa macam-macam lah sekarang ni kan. Saja. Ada kebimbangan yang tak ada ke begitu? Kita berurusan dengan Tuhan. Tak payah urusi lah. Kalau kita berurusan dengan Tuhan, tak ada saja. Tak ada saja. Kalau kita dah cukup syarat, dia tidak sia-sia. Di samping mereka pula tidak akan berduka cita. 465. Atas apa yang telah dibelanjakan. Tak ada sedih, tak ada duka cita. Kerana mereka telah membelanjakannya semata-mata kerana Allah SWT. Keadaan inilah yang disebut Allah. Keadaan inilah yang disebut Allah melalui ayat berikut. Baca. Ya ayyuhalladzina amanu. Langkah ni. Langkah. Tidak, sekejap. Nanti sekejap. Mana tadi? Mereka beroleh pahala di sini. 464. Oh, ni sini ya. Mafhum daripada firman Allah ini ialah orang-orang yang mengiringi. Mafhum maknanya kemudian mereka tidak mengiringi sedekah ataupun kebajikan yang mereka buat tu dengan ungkit-ungkit dan sebagainya. Mana mafhum di sebalik tu kalau ungkit-ungkit,
Mafhum daripada firman Allah ini ialah orang-orang yang mengiringi apa yang mereka belanjakan dengan perkataan membangkit-bangkit atau menyinggung perasaan dan menyakiti pihak yang diberi, tidak akan mendapat janji dan jaminan Allah yang tersebut di akhir ayat ini. Tak ada apa. Allah SWT jamin tu kalau dia betul, kalau dia tak betul, tak ada jaminan. Iaitu mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka. Itu tak ada jaminan itu. Dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka. Tak ada lah tu, jaminan tu tak ada tu. Kita mengharapkan kita dapat pahala besok, sia-sia, tak ada, kosong. Sebab apa? Kita buat tak kena. Di samping mereka tidak berduka cita. Ini jaminan ni tak ada lah. Kalau kita ada tadi tu perbuatan bangkit-bangkit, menyinggung perasaan orang yang diberi itu, tak ada. Apa yang mafhum, yang dipahami dan disimpulkan tadi telah disebut Allah sendiri dengan jelas di dalam ayat ke-264 selepas ini. Jadi adakah mafhum tu kita simpulkan sendiri? Kita buat kesimpulan sendiri saja? Mana kita pakai dalam istilah usul fiqh dia panggil mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah. Adakah mafhum mukhalafah? Bukan semua ulama terima mafhum mukhalafah ni. Mafhum sebalik. Mafhum sebalik. Mana tadi kalau kata bui itu dengan tidak mengungkit-ungkit. Tuhan pun janji gini-gini dapat pahala, dapat gini-gini. Mana kalau tidak buat gitu? Apa yang kita faham? Mana tak dapat lah. Adakah kita berdasarkan simpulan kita sendiri saja? Ada. Kalau nak tengok ayat, ada ayat ni. Ni ayat selepas ni. Iaitu ayat selepas ni ya. Baca. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jangan rosakkan pahala amal sedekah kamu dengan perkataan membangkit-bangkit dan kelakuan yang menyakiti. Seperti rosaknya pahala amal sedekah orang yang membelanjakan hartanya kerana hendak menunjuk-nunjuk kepada manusia, yakni riak. Dan ia pula tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Al-Baqarah ayat 264. Jadi sini maknanya kalau kita buat begitu, kita membatalkan kebajikan yang kita buat, kebaikan yang kita buat. Mana membatalkan, mana mensia-siakan. Tak ada hasil. Jadi itulah mafhum daripada ayat tadi. Selepas ni Tuhan sebut, takut-takut kita kata tak mesti gitu. Dah. Memang Allah SWT sebut ni. Ia juga dapat difahami dengan jelas daripada firman Allah di dalam surah Muhammad ini. Baca. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah kamu merosakkan pahala amal-amalmu. Muhammad ayat 33. Jadi sama juga. Macam mana membatalkan amalan kamu tu? Iaitu dengan membangkit-bangkit tadilah. Dengan mengungkit-ungkit, dengan menyakiti, menyinggung perasaan orang yang diberi, kena jagalah tu. Kalau tidak, jadi sia-sia sungguhlah. Jadi Allah SWT bagi tu kena apa-apa pun kena cukup syarat kan. Apa-apa pun dalam dunia kita ni pun gitu. Kalau cukup syarat dia memang boleh lah. Kalau tak cukup syarat dia tak boleh. Kita pun pelik juga kan. Apa yang murah sangat tiket ni? Ikut syarat, terma dan syarat dia. Apa yang ketika lain mahal sangat ni? Padahal supaya aja kita kata. Dia pun ikut syarat. Nak dapat tu ada pada ketika ni kalau kamu beli. Pada ketika ni memang murah. Tapi pada ketika ni tak. Memang dia letak dah syarat gitu. Jadi kalau kita nak, kita kena ikutlah. Sama juga di sini. Sama juga. Dan tidak ada kebimbangan berlaku kejadian yang tidak baik. Di samping mereka pula tidak akan berduka cita. 465. Yang ini atas apa yang mereka telah dibelanjakan. Kerana mereka telah membelanjakannya semata-mata kerana Allah SWT. Keadaan inilah yang disebut Allah melalui ayat berikut.
Baca. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Bermaksud, bukanlah kewajipanmu wahai Muhammad menjadikan mereka yang kafir mendapat petunjuk, kerana kewajipanmu hanya menyampaikan petunjuk. Akan tetapi Allah jualah yang memberi petunjuk dengan memberi taufik kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya. Dan apa jua harta yang halal yang kamu belanjakan pada jalan Allah, maka faedahnya dan pahalanya adalah untuk dirimu sendiri. Dan kamu pula tidaklah mendermakan sesuatu melainkan kerana menuntut keredaan Allah. Dan apa jua yang kamu dermakan dari harta yang halal akan disempurnakan balasan pahalanya kepadamu, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya, yakni dirugikan. Al-Baqarah ayat 272. Kalau kita tengok sini lebih detail lagi lah. Yang kita belanjakan sebenarnya, siapa dapat untung? Kita sendiri. Wa ma tunfiqu min khairin. Dan nak belanja mesti kena khair, kena molek. Kalau belanja rokok misalnya, belanja air, tidak khair itu. Apa-apa saja kalau baik, memang bagus benda tu. Kalau benda tu bagus, kita belanja, fali anfusikum. Kita dapat untung, kita dapat faedah. Wa ma tunfiquna illa batigha'a wajhillah. Tapi syaratnya kerana Allah lah. Dan apa-apa kebaikan yang kamu belanjakan akan diberikan pahala kepada kamu dalam keadaan kamu tidak dizalimi. Maknanya akan diberi pahala yang cukup lah. Yang sepatutnya kita dapat akan dapat. Tidak seperti dalam dunia ni kadang-kadang kita buat banyak pun dapat tu tak sepatutnya. Allah SWT tidak begitu. Allah SWT tidak begitu. Jadi dia bagi itu dengan sempurna, dengan tidak mengurangkan sedikit pun pahala kepada kita kalau kita buat apa-apa kebaikan. Min khairin. Apa-apa kebaikan. Orang kata kebaikan, tunjuk jalan. Kebaikan. Tunjuk jalan. Buat paku daripada tengah jalan, takut kena tayar kereta orang. Jadi pancik tayar, buat. Khair, min khair. Kalau orang yang belajar bahasa Arab, cukup faham. Nakirah fi siyaqin nafi dia panggil. Nakirah fi siyaqin. Nakirah tu khairin itulah nakirah. Di halaman nafi. Mana halaman nafi? Ma. Tidak ada yang kamu belanjakan. Min itu memberitahu makna taukid. Min khairin. Kalau dia kata ma tunfiqu khairan, boleh. Tapi bila sebut min khairin, apa saja. Apapun kebaikan. Bukan duit saja. Jangan ingat duit saja dah. Kita nasihat kau orang. Kebaikan. Apa-apa saja kebaikan. Kita maafkan orang menyebabkan jadi lega orang. Kebaikan. Kita senyum menyebabkan jadi orang tenang hati dengan kita. Kebaikan itu. Apa saja kebaikan. Tidak saja. Itu urusan kita dengan Tuhan. Benda ni tak ada manusia buat ni. Tak ada manusia buat. Kalau kita cuci rumah dia, kita simpan rumah dia, dia bagilah rezeki kepada kita. Sebab rumah dia bersih lah jadi kan. Rumah dia bersih. Kalau kita ambil upah apa-apa lah. Kemah taman dia ke kebun dia apa, bagilah duit. Tapi kalau segala kebaikan, segala benda nak bagi, itu bukan urusan manusia. Tuhan yang boleh buat lagu tu. Inilah yang disebut ni. Apa pun kebaikan yang kita buat. Orang rasa kau, orang tidak merasa kau, apa saja kebaikan. Tuhan tidak sia-siakan. Dia akan bagi dengan tepat. Dengan sepenuhnya. Yuwaffa ilaikum. Akan disempurnakan kepada kamu. Disempurnakan balasannya, pahalanya kepadamu. Kamu tidak sedikit pun dianiaya. Dianiaya itu dirugikan. Tak ada rugi. Urusan kita dengan Tuhan. Jadi sikit je. Kita ikut. Nak masuk jamban ni ingat. Masuk jamban kaki kiri. Keluar jamban kaki kanan. Itu je. Kita ikut Nabi. Nabi ajar kita. Boleh pahala.
Baca dalam mana? Tak baca apa pun. Kalau baca tu lagi lah. Ghufranak. Patah. Ghufranak. Baca. Tubik, bila-bila tubik tu. Ghufranak. Lagi lah. Apa baca? Nabi lah. Kita ikut Nabi. Dah lagi lah. Satu kebaikan lah. Tubik tak kaki kanan saja. Bukan sahajalah. Dengan ingat ni, ingat ni. Nabi suruh lagu tu. Nabi ajar lagu tu. Tidak sia-sia. Walaupun benda macam tu, tak ada siapa dia tahu tu. Siapa dia nak beri upah kita atas benda lagu tu. Tak ada manusia. Manusia ni kalau ada faedah kepada dia lah. Ada faedah kepada dia. Dia baiki apa-apa. Dia baiki ekor kita. Dia baiki lampu kita. Baru kita bagi duit. Tapi kalau benda-benda kecil macam ni, kita tidur, kita niat bangun, ada tenaga, kita nak buat kebaikan, kebajikan, kira dah tu. Tak buat lagi. Niat saja. Kira dah. Siapa dia nak urusan macam tu? Sebab tu, berurusan dengan Allah itulah yang paling menyenangkan, paling menyeronokkan, paling menguntungkan. Tak ada bimbang. Tak ada bimbang. Kalau kita dengan manusia ni kan macam-macam kebimbangan itu ada. Macam-macam kebimbangan. Lamokan gini lah. Kena dah lah. Online apa senang? Online pitih saja. Tak ada bagi-bagi. Kebimbangan tu kan ada. Menipu tu tak ada semacam. Itulah manusia. Tapi kalau Tuhan tidak gitu. Sampai sekarang mana? 262. Perkataan yang baik dan pemberian maaf adalah lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu perbuatan atau perkataan yang menyakitkan perasaan si penerima. Kalau tak bagi tak apa. Perkataan yang baik, kita buat benda-benda ucapan yang baik, tidak menyakiti. Pemberian maaf itu saja, itu lebih baik lagi. Baik. 466. Maksud perkataan yang baik ialah menolak pengemis dengan cara yang baik apabila anda tidak mempunyai sesuatu untuk diberikan kepadanya. Termasuk juga dalam perkataan yang baik itu perkataan-perkataan lain yang sopan, seperti menggembirakan hati seseorang muslim ataupun mendoakannya. Itu termasuk dalam perkataan yang baik. Tak boleh bagi duit, kita doa. Tak boleh bagi, doa saja. Itu ucapan yang baik lah. Qaulun ma'ruf. Dah lebih baik lagi. Tapi kata yang tak baik jangan sekali. Jangan sekali. Allah berfirman, baca. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. Bermaksud, dan jika engkau terpaksa berpaling tidak melayani mereka kerana menunggu rezeki dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka kata-kata yang menyenangkan hati. Al-Isra ayat 28. Gitu caranya. Jangan kata apa-apa benda yang tak boleh. Kita pun dengan harapan kalau kita ada sungguh kita nak bagi. Tak bagi tu sebab kita pun tak ada. Gitu. Pemberian maaf 467. Maksud pemberian maaf ialah memaafkan tingkah laku yang kurang sopan dari si penerima, seperti mendesak dalam meminta, memaki hamun dan lain-lain. Jadi kita sabar, kita maafkan sebab apa dia orang susah. Kalau kita jadi gitu mungkin perangai kita pun jadi teruk lagi, ya. Gitu. Walaupun tak molek lagu tu, dia nak banyak, kita beri 50 sen, dia pun lepak balik. Itu mana dekat dengan kadang orang yang meminta ni pun macam-macam juga. Kita pun kat marah pula ke dia dah. Tak stay 50 sen. Dah buat kerja dah, mana buat kerja dah. Kita kata, jangan kata. Dia tekanan terhadap dia tu kita tak tahu setara mana. Apa dia jadi gitu. Mungkin kita gitu juga kalau kita dalam keadaan tu. Jadi kita maafkan sajalah. Jadi setakat mana kita boleh bagi, kita bagi. Gitu. Lepas tu kalau dia marah, dia bobel, dia kapokan, kena sabar. Dan ingatlah Allah Maha Kaya
lagi maha penyantun. Allah maha kaya, lagi maha penyantun. Jadi 4, 6, 8. Dia tidak memerlukan apa-apa daripada kamu, termasuk sedekah. Apalagi sedekah, yakni pemberian yang diiringi dengan sesuatu perbuatan atau perkataan yang menyakitkan perasaan dan hati penerima. Allah SWT tafsir. Sebenarnya dia suruh bagi sedekah tu, faedah dia, keuntungannya untuk kita juga. Dia tu maha kaya, dia tak perlu apa-apa pun. Jangan kita fikir dia dapatlah bahagia ke dia. Tidak gitu. Di satu pihak yang lain, kamu berasa dia miskin, dia sesak. Allah maha kaya. Kamu ketika tu senang, Allah SWT boleh terbalikkan, tukar. Hak sesak tadi jadi kaya, kamu jadi miskin boleh. Sebab apa? Allah maha kaya. Kamu kena ingatlah, jangan rasa kita dikaya, kita sedap semua. Tidak gitu. Allah SWT boleh ubah. Orang yang miskin, papa kedana tu dia boleh jadi kaya raya, boleh. Sebab dia maha kaya. Cuma untuk seketika dia uji dengan cara tu. Kita diuji dengan cara kaya. Misalnya kalau kita kaya lah. Orang yang susah tu diuji dengan cara susah. Semuanya termasuk dalam ujian Allah. Tak terlepas daripada ujian Allah. Ikut mana-mana pun. Lagi maha penyantun. Lagi maha penyantun. Mana pemaaf. Dia maaf. Kita buat salah banyak mana. Kalau manusia tak boleh kelih muka dah. Kalau salah setara tu, Allah SWT dah. Dia maha penyantun. Penyantun ni dia. Kalau kita manusia ni sabar. Tenang. Tidak jadi naik darah kalau kita manusia. Orang yang penyantun ni tidak mudah naik darah lah. Dia tenang. Gitu. Jadi Allah SWT maksudnya ialah dia tidak segera memberikan hukuman kepada orang yang bersedekah dengan cara seperti itu. Meskipun dia berkuasa melakukannya. Tengok dulu. Dia tak berapa cerdik. Lama-lama dia cerdik, dia berubah juga. Kalau nak kira hukuman, boleh dah hukum tu kalau nak kira. Rahmat, ihsan dan sifat santun Allah menjadikannya tidak segera memberikan hukuman kepada pelaku maksiat. Bahkan dia menangguhkan mereka dan mengulang-ulang ayat-ayatnya agar hamba-hambanya kembali kepadanya. Itu cara. Dia bagi peringatan supaya orang bertaubat, supaya orang kembali kepada dia, supaya orang insaf. Begitu ya cara dia. Dalam dunia ni gitu. Tapi di akhirat besok tidak gitulah. Kalau dia janji neraka lah. Kena duduk situ dululah. Walaupun dia boleh mengampunkan, boleh jadi dia mengampunkan. Tapi kalau dia masuk neraka pun tak ada nak kata apa dah. Memang kena sungguh dah. Tepat dah. Lepas tu kita ayat ni. Ayat seterusnya 264. Kita berhenti setakat tu lah dulu malam ni. Sudah awal sikit pasal katanya ada jamuan sikit. Lepas tu malam ni kira-kiranya malam penutup dah. Sempena penutup. Kita kelas kita ni seperti biasalah. Saya hujung tahun saya cuti. Cuti dengan orang ramai lah. Kita sendiri kita cuti pun. Jadi kebetulannya sedang molek pelajar-pelajar kita pun nak beresa. Duduk buat persiapan ke apa. Sampai ke hujung bulan 11 ni lah. Jadi kita tak ada dah lah kira ni malam akhir kita ni. Untuk kuliah tafsir Quran dengan Quran kita tahun ni. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa panjang umur, sehat. Tahun depan lah pula. Jadi bulan 12 tu biasa saya cuti. Budak-budak ni pun cuti juga. Jadi cuti belaka, kita buat jamuan sikit lah sempena penutup kelas kita tahun ni di sini. Di lain pun begitu juga insyaAllah. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.